Okay, Assalamualaikum. Welcome back to J Nizam Company Park. Okay, the last Friday punya korang ikut aku sambil aku hantar job tu, sambil tu kita saling dengar misteri jam 12. So today going to be the same. Seperti biasa, aku tetap nak kena complete job for this event yang ETS Euro Truck Simulator is having right now. So aku dah complete 8 out of 20, so aku ada tinggal lagi 12 job nak kena complete, so that this event will be complete lah. Nampak pula sebelum aku start, this misteri jam 12 yang aku ambil ni is waktu DJ KC champion masih ada dekat React FM. So sekarang dia dah ada how to say it, dah ada channel sendiri kat YouTube. Dia buat tak ada podcast. So dekat description kat YouTube aku tu, aku akan leavekan link dia lah. So kalau kau nak dengar mesti jam 12 daripada dia punya channel direct pun ada. Okay, so kita sambung balik Mungkin seorang lagi pemanggil. Saya cuba seorang lagi pemanggil sebelum kita tutup tirai lah. Hello, selamat pagi, siapa tu? Ya, apa khabar Casey? Assalamualaikum, Pak Radin ya. Ya, Pak Radin. Ya, ini Pak Radin ada satu kronik kes Casey. Antara kes yang paling settle dan baru yang terbaru. Pak Radin hari macam keluar malam lah, kerja malam. Pak Radin tidur. Sebab tu Pak Radin apa yang selalu dengar cerita apa mesti jam 12, kau mesti tahu siapa tu. Orang takkan tahu cerita kronik Pak Radin yang terlampau sayangkan anak perempuannya, tak rela anak perempuan dia, maaf cakap kasar, menggatal atau cuba membawa jantan dekat rumah. Kesi sebenarnya dia tak bilang, sebenarnya dia ni seorang bapa penuntut ilmu alam gaib yang terlampau sayang bab anaknya, tapi rupanya akhirnya senjata makan tuan. Yang paling nak cerita Kesi, rupanya dia selalu terlampau sayang anaknya tanpa dia sedar. Kesi, dia ada satu anak daranya yang tak liar. Anak dara ni Nina kahwin-kahwin, Nina decent, tapi cuma satu tanpa dia sedar. Kesi, mungkin anak dia ini ibarat diam dia melepuk ada simpan kekasih. Jadi rupanya bapa dia ni ada satu amalan menyimpan alam gaib. Tak nak bilang dia ini single parent. Kesi, bukan single parent mother, dia father single parent. Dia tinggal dengan anak perempuannya Kesi, dan satu anak laki-lakinya NS. Jadi budak perempuan ni kadang-kadang ada masa kerja, kan tak kerja. Jadi dia sayang rupanya Kesi. Ini dipanggil bapa sayang anak, telah pagarkan rumahnya. Kalau siapa nak mengganggu anak aku, atau cuba nak mencabut kehormatan, atau cuba anak aku cuba nak buat perkara alang-alang mandi biar mati anak atau mati bapa dengan mati aku anak atau bapa, dia telah pasang sesuatu alam gaib. Kalau korang cuba nak malukan bapa, kalau tersiapa tertangkap engkau. Bukan dia pakai kamera digital, bukan Kesi. Dia pasang alam gaib. Jadi anak perempuan ni rupanya ada simpan level kekasih dia tu waktu dia ni kerja security malam. Jadi budak ni bawa degai masuk rumah dan bermesra. Kesi, lepas dalam bermesra, lepas tu budak laki-laki tu kau kipu juga anak dia dua-dua tersawan, tersampuk, dan budak tu muntah-muntah dan seperti orang wamit belah muntah darah. Dan anak perempuan tu tak ada apa-apa, tapi laki-laki tu terpekik terlolong. Dan akhirnya pecah tembelang bila dia terpaksa kasih tahu telefon bapak dia. Alang hilangkan muka tebal, dia malu. Pak, saya minta maaf Pak, ini ada kawan laki-laki saya datang. Dia beri alasan, mungkin malu. Datang Pak, dia nak tumpang semayang. Lepas tu kalau tumpang semayang, kenapa tumpang semayang? Kau tahu bukan murid yang kau bawa. Lepas tu akhirnya apa terjadi Kesi? Alam gaib tu rupanya telah menyerang budak laki-laki tu, dan tanpa sedar anak perempuannya pun terkena. Tapi malang sekali bapa tu tidak dapat mengatasi peliharaan alam gaib ni, dan akhirnya menjadi satu serangan yang susah diatasi. Dan Pak Radin telah dipanggil untuk settle kronik kes ini. Dan akhirnya yang Pak Radin nak cerita motif kes ini. Lepas tu Pak Radin nasihatkan tentang bapa ni. Kenapa awak bikin ini? Saya malu Encik, saya mengharapkan pagar makan padi, saya mengharapkan anak saya jaga keselamatan. Rupanya dia membawa jantan dekat rumah. Akhirnya benda halus saya menyimpan
puaka polong yang akan melindung kalau sesiapa menyerang atau cuba mengganggu atau mencuri atau nak mencabul rumah atau mengganggu anak saya. Tapi rupanya the lover, anak perempuan dia kekasih, dan anak perempuan dia yang telah diserang oleh abang gaib kerana Samad. pantang jangan orang masuk. Bila laki-laki itu masuk, alam gaib tu akan datang dan menyerang alasan untuk protect perempuan yang anak perempuan dia. Rupanya Casey, dia lupa pantang. Saya lupa Pak Raden, sebab saya ada untuk mempertahankan anak kita, tapi saya tak tahu kalau anak saya terlibat, benda halus ni akan serang. Jadi ada juga bapa yang mengamalkan ilmu gaib untuk mempertahankan anaknya menggunakan pagaran sihir alam gaib supaya anaknya tu jangan diganggu. Tapi anak dia pula ada bawa laki-laki kat rumah Casey, dan terjadi kesampukan court case yang teramat sangat. Jadi untuk sekarang, zaman sekarang, ada juga bapa kesian sayang anak, tapi anak perempuan pula tak sadar diri Casey. Pak Haji. Lembaga tu telah dapat dihapuskan, dan Pak Rin cakap Dia macam pancing kalau bawang boleh si Pak Rin. nikahkan anak perempuan ni, dia dah ada nafsu, dah sayang orang. Itu saja ya Casey. Ya, terima kasih. Baik para pendengar Ria 897, kita akan teruskan dengan pemanggil kita. Hello, selamat pagi, siapa tu? Ima, buat panggilan dari mana Ima? Saya dari Singapura lah. Kawasan mana ni? Saya di Vivo City. Dan pengalaman Ima tentang apa Ima, silakan. Actually, kalau nak cakap kampung Wasan tu, saya tak tahu di mana sebenarnya. Kat Sembawang, Kampung Asad. Dekat senang saya bawa saya pergi Oh, dekat Sembawang Beach. Masjid di Sembawang. Jadi hari tu saya terdengar ada kenderaan D12 tentang Sembawang Park, Bukit Wasan, Kampung Wasan, and ada Bottle Tree Park. Saya selalu kerja di Bottle Tree Park di Malaysia. So, saya ingat di situ Kampung Wasan. So, saya tanya kawan saya, mana Kampung Wasan ni? Malaysia ke Sembawang Park? Tak pernah pergi Park. Sembawang Park. Jadi berani. Taklah, kita tak cari hantu, nak tengok je tempatnya. So, kita pergi dalam pukul Bau kuat sikit. Tadi pakai speaker ke earpiece? Jadi saya sampai ke Sembawang Park tu, sebelah kiri, kalau kita daripada road tu sebelah kiri Sembawang Park. Situ memang angker. Bagi saya rasa angker. Dan kita masuk ke belok ke kanan, dah kira ke masjid kan. Jadi dengar kisah bila saya orang kata kita naik motor. Motor ni besar. So kita sampai kita lalu tu sebelah kanan masjid. Jadi kita masuk satu lorong ni mati. Tapi depan tu dah laut. Kalau para pendengar semua tahu tempat ni, saya tanyakan abang ipar saya, tanya mak saya, belakang masjid ni macam semak. So dari ekor mata saya pandang ke sebelah kanan. Okay, I got a question after this. Jalan pakai baju pakai putih. Dalam hati terlonjak-lonjak nak cakap, awak saya nampak nak cakap ada orang pakai telekung tengah jalan. Pada masa yang sama juga dalam otak ni cakap, mana pula ada orang pakai telekung dalam malam Tapi ada lagi juga nak cakap cabut, nak cakap nak tekung, teringat sendiri. Aku besok orang selalu cakap pasal motor. Dia cakap motor dia besar. Tak kelang kabut. Pasal kalau aku kelang kabut, kau pun kelang kabut. Jadi bila dia cakap, awak turun motor sekejap boleh? Dia nak kata saya suruh saya ikut. Tapi saya cakap, tak nak lah, tak mau dari sini. Tapi saya tengah makan kacang. Kalau saya rasa kalau tak makan kacang atau benda tu orang boleh nampak, benda tu pun boleh nampak yang saya tengah menggigil. Pasal kerana bila saya nampak benda tu kedua kali, sekali saya pandang ekor mata saya nampak, kedua kali saya nampak benda tu stop belakang pokok. Jadi bila dia suruh saya, dia kurang saya suruh berhenti, turun motor, saya dah ke kiri. Saya ke kiri, saya tak nak nampak lagi, saya tak nak tengok lagi.
Bila dia cakap okey lah kita pergi tempat awak nak pergi tempat laut, nak tengok laut dia. Okey, mari. Memang dah menggigil sangat kisah dia, terlampau menggigil sangat. Kalau nampak kepala lutut, masa saya cakap kepala lutut ni boleh tercabut, Lepas bila saya ketika kali saya pusing, kira ikut mata saya, dah tak ada kisah. Dia hilang perempuan tu Dia hilang. Sebab apa? Dia berjalan. Nak cakap, kalau saya cakap dia macam mana dia jalan, aku tak cakap dia jalan, tapi dia orang cakap menampak benda jalan baju putih, ingatkan pakai telekong, tapi dalam masa yang sama tu Casey nak tegur, nak cakap, nak lari, macam-macam lutut menggigil. Macam aku nak tanya kenapa kau cakap motor besar, apa kena dengan cerita kau ni? Sebaik-baiknya kalau para pendengar yang suka reki ke, pergi jalan-jalan cari hantu ke, sana memang ada. Satu atau dua orang memang tetap, mak saya cakap tetap akan nampaknya. So pengalaman saya tak pernah nampak. Motor yang memang kau bawa tu besar sampai pergi cover the whole road. Kalau saya takut ialah kena kejar anjing kan, nampak hantu. Jadi kena kejar anjing dah pernah. Ini pengalaman nampak hantu saya dah nampak. Kira dekat jaraknya dekat. Bagi saya cakap kalau dari jarak itu lorong sampai ke semak tu 10 tapak memang dekat. Jadi nak tegur, tapi yang kawan saya yang bawa motor, dia memang tak berani sangat. Jadi dia kata dia bawa motor tu ke depan. Jadi macam mana saya tengok ke kali tu saya motor reverse ke belakang, saya dah membelakangi benda tu kan. Baru ketiga kali saya pusing, dia dah tak ada. Saya rasa dia pun berhenti kat situ. Dia pun terperanjat ada orang Dia pun terkejut lah nampak anda Terima kasih selamat pagi. Terima kasih. Sama. Okey, itu dia. Nana, kata Nana, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Saya ingin berkongsi pengalaman Kisi. Kisi nak tahu, katanya di sini berhati-hatilah pada semua para pendengar Misteri Jam 12 dan yang sedang mendengar sekarang ini, tak kira di mana saja anda berada. Pontianak ni, dia Cik Pon bukan saja boleh menyerang kita, dia dengan jasadnya sendiri lah, iaitu Pontianak dirinya sendiri, malah dia boleh menyerang orang-orang yang dikendaki itu dengan merasuk seseorang. Jadi katanya di sini benda ini berlaku pada 2 minggu yang lalu Kisi. Saya sebenarnya kakak saya sebenarnya baru melahirkan anak. Ya, kakak saya baru melahirkan anak. Jadi apa yang berlaku 2 minggu selepas banyak shorthand SMS ni saya cuba baca Kalau boleh nak SMS jangan terlampau banyak shorthand lah, susah untuk saya baca nanti gunakan perkataan yang sempurna, senang untuk saya baca. Okey, kata Nana, kakaknya ini pada 2 minggu yang lalu, kakaknya baru saja melahirkan cahaya mata 2 minggu. Jadi apa yang berlaku, kakak saya pernah beritahu ibu lah dan saya yang kepalanya pening-pening, dan waktu malam selalu rasa hatinya macam tak sedap, macam ada sesuatu yang tak kena. Ibu cuma kata tak ada apa-apalah, jangan fikir bukan-bukan. Dan ibu, kakak kata kakak tak nak tidur dalam bilik sebab biliknya tepi tingkap. Jadi ibu kata bilik tu kakak harus gunakan bilik tu sebab dalam bilik tu ada tandas. Jadi kalau kakak nak ke tandas, gunakan tandas, senang, tak perlu keluar dari bilik. Tapi kakak kata tak nak, Kisi. Kakak kata dalam bilik tu tingkapnya memandang ke arah luar belakang rumah. Dia rasa setiap malam dia tidur macam ada sesuatu yang tak kena, kata Nana. Jadi ibu saya kata tak apa, nanti malam mama pasang langsi. Jadi ibu saya pasang langsi, tapi tetap kakak saya rasa tak sedap. Waktu malam tengah tidur, kakak saya datang dalam bilik, ketuk pintu, dukung bayi. Bayilah anak saudara saya. Jadi dia dukung, saya tengok, saya buka pintu, terpanjat, nampak kakak saya sedang dukung bayi. Saya pun dengan keadaan mengantuk, saya tanya, kak ada apa kak? Takut kak? Kakak saya kata, kak tidur dalam bilik saya sini, baring. Jadi saya pun, apa berlaku, kakak saya masuk dalam bilik saya dengan mendukung bayinya. Saya kata, kakak kejap Nana masuk bilik, ambil katil lah, katil baby saya nak tolak lah katil kecil anak saudara saya ni. Saya masuk bilik kakak saya terperanjat Kisi. Saya ternampak kakak saya sedang baring nyenyak dekat atas katil. Dalam katil kecil tu, anak saudara saya juga sedang tidur nyenyak. Kisi, terus saya toleh belakang. Dekat dalam bilik saya tak ada orang, Kisi. Baik-baik, saya tengok kakak saya macam nak tidur dengan saya.
Saya angkat bantal saya, masuk bilik, saya tutup Casey. Saya tutup mata, meraba-raba, tak nak tengok betul-betul. Saya keluar dari bilik, kata Nana, masuk bilik kakak saya, tidur dekat bawah lantai. Casey, benda tu rupa-rupanya dah masuk dalam rumah mengganggu saya satu keluarga. Alamak. 2 malam berikutnya, saya ceritakan pada ibu lah sebelum tu. 2 malam berikutnya, gangguan semakin dahsyat. Kakak saya pukul 1 lebih pagi dekat dalam dekat bahagian dapur rumah. Tingkap dapur sedang mendukung anak saudara saya depan tingkap dapur sambil dia menyanyi. Oi. Ibu saya, mama saya terbangun. Dia ketuk pintu bilik saya. Saya buka pintu. Dia tanya, "Nak, dah dengar tak nak ada orang nyanyi?" Saya dengar betul-betul. Aku Memang sundul jelas aku isi. ni. Walaupun halus, kedengaran ada orang nyanyi. Saya kata, "Ma, tengok bilik kakak, Ma." "Mama," saya kata, "kakak tak ada dalam bilik." Kami berdua jalan pergi dapur. Terperanjat nampak kakak berdiri dekat tingkap dapur sambil dukung anak saudara. Dihayun kiri kanan sambil menyanyi. Kisi nak tahu, nyari-nyari Kisi, dia campak budak tu. Nasib baiklah tingkap dapur tu dikunci. Bila kami tegur, dia seolah-olah nak tarik tingkap besi yang dah dikunci rapi. Saya dengan segera terpekik sekuat-kuatnya. Sambil ibu tahan, saya rampas ambil anak saudara menangis terisak-isak tak henti-henti, Kisi. Ibu saya terus suruh saya bawa masuk anak saudara saya dalam bilik dan suruh saya telefon. Telefon pakcik saudara datang rumah. Nak dekat 2 jam tunggu pakcik saudara datang. Datang untuk membantu. Kakak saudara saya rupa-rupanya dah kena rasukan Kisi dalam rumah. Memang cukup seram. Sebab tu, selama 2 minggu tak boleh dengar MJ12. Sebab pakcik kata memang tak boleh. Tapi Kisi saya berdegil juga. Malam ni saya dengar MJ12 gunakan earpiece. Sebab selalunya saya dengar menggunakan radio di ruang tamu. Mungkin agak isteri jam 12 terpanggil datang rumah. Mungkin kebetulan ada bayi. Dia suka dan dia ganggu. Terima kasih dan selamat tengah malam. Dan saudara, berikut ini email yang saya terima dari juga seorang pendengar dari seberang, daripada mana ni, Kampung Mersing Kanan. Kampung Mersing Kanan kat mana pula ni macam-macam kampung Kalau tadi Kampung Plentong ini Kampung Mersing Kanan. Di kawasan mana saya tak tahulah mungkin di Johor agaknya. Juga Johor. Ataupun mungkin di Melaka. Saya ni buat kampung-kampung ni ada weak sikit. Jadi mungkin boleh beritahu saya di manakah terletaknya Kampung Mersing Kanan. Dari Encik Daud, kata Encik Daud, "Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh." Waalaikumsalam Encik Daud. Saya pendengar Misteri Jam 12 dan saya bukan orang Singapura. Saya berasal dari sebuah kampung yang diberi nama Kampung Mersing Kanan. Kisah yang ingin saya ketengahkan ini peristiwa pengalaman saya. Berlaku agak lama tahun 1998. Ketika itu saya sedang kayu basikal. Sebenarnya saya baru saja balik, sedang duduk berbual dengan teman-teman saya di salah sebuah kedai kopi berdekatan dengan kampung saya. Daripada kawasan kedai kopi itu nak pulang ke rumah, saya akan berkayu basikal. Dan kata Encik Daud, pengalaman peristiwa saya memang cukup menyeramkan. Apa yang berlaku? Sedang saya kayu basikal saya ni, Kisi, saya terserempak dengan seorang anak gadis yang menangis. Saya sempat berhenti dan sempat saya bertanya, "Dek, kenapa nangis, Dek?" Bila saya hentikan basikal saya di tepinya, dia kata dia sesat, tak tahu mana jalan. Saya tanya tinggal mana. Dia sebut nama jalan ni. Dah kok diam. Baikkan para pendengar. Dia kata dia tinggal dekat kawasan ni. Dekat dengan kawasan, nama jalannya saya tak perlu sebut lah Jalan Tun Doktor ... lah, kata beliau. Jadi saya kata Encik Daud, saya tahu jalan tu, tapi agak jauh daripada mana saya tinggal. Saya tanya kenapa boleh sesat sampai sini.
Dia kata dia jalan-jalan dengan teman-temannya. Jadi dia berpisah. Dia temannya entah ke mana, dia entah ke mana. Jadi saya kata boleh adik ikut pakcik balik dulu, kata Cik Daud. Bayangkan para pendengar, waktu ini dah malam. Jadi katanya adik ikut pakcik balik dulu, pakcik ambil motosikal, pakcik hantar adik balik. Boleh? Dia kata baik pakcik. Jadi budak ni duduk di belakang kisi, belakang basikal saya. Saya kayu. Dalam hati, budak ni usianya saya rasalah sekitar darjah 6. 12 tahun. Basikal yang saya kayu ni punyalah berat. Ui, Beratnya macam saya angkat orang badan gemuk. jin ni. Kayu. Naik lengu kaki saya. Sampai satu tahap, kata Encik Daud, saya terpaksa berhenti, rehatkan kaki saya letak atas lantai kisi. Kemudian saya kayu lagi. Kayu. Budak ni diam, tak berbual dengan saya, tak menangis. Duduk diam dekat belakang. Akhirnya, selalunya kisi daripada mana saya jumpa budak ni, nak sampai rumah saya, makan masa lebih kurang 10 minit kalau kayu basikal. Tapi pada malam tersebut agak lambat sedikit saya sampai, nak dekat 20 minit setengah jam baru sampai depan pintu rumah saya. Sebab apa? Kayunya sedikit, kemudian rehat. Kayu rehat sebab budak ni berat. Sampai depan rumah, saya kata pada budak ni, adik tunggu sini sekejap. Pakcik masuk dalam ambil kunci motor. Saya masuk dalam, ambil kunci motor. Kemudian isteri tanya, abang nak ke mana? Kata Encik Daud, saya kata, tak ada budak ni kesian, dia sesat. Dia kata dia tinggal dekat jalan Tun Doktor ... Jadi abang nak pergi hantar ni sekejap. Awak duduk rumah Budak mana bang? Tu kat luar tu tengah tunggu. Jadi saya keluar dulu. Saya pun hidupkan motor. Budak ni saya cakap, dik, naik sini cepat. Nanti abang hantar balik, pakcik hantar balik sekarang. Jadi baru nak tunggang motor ni, isteri saya pun berdiri depan pintu. Isteri di depan pintu, saya tengok cermin, nampak isteri, saya toleh. Saya pergi dulu nanti saya balik. Bang, budaknya mana? Kata Encik Daud, saya toleh dekat belakang motosikal, tak ada orang kisi. Saya istighfar, astaghfirullahalazim. Tadi belakang ada orang ni. Bang, biar betul bang. Kata Encik Daud, kebetulan. Isteri saya ketika itu tahun 1998 baru sahaja melahirkan anak yang pertama. Anak itu baru berusia 4 bulan kisi. Setelah isteri saya tegur, saya tengok budak tu dah tak ada. Bayi dalam rumah saya menangis. Saya istighfar, isteri saya dengan saya lari masuk dalam motosikal saya sampai jatuh. Masuk dalam bilik kisi. Anak saya menangis, dokong. Sedang dokong, isteri saya sedang tenangkan anak sambil dia selawat. Saya tanya isteri, awak? Saya tanya jangan marah Jangan terkejut. Kenapa bang? Awak tengok dekat leher anak kita awak. Ada bekas orang cekik. Di sini ada satu kiriman email yang ingin saya bacakan. Datangnya daripada seorang pendengar, seorang lelaki ataupun seorang bapa tunggal yang berkongsi pengalaman kisah yang menakutkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kisi. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Mustafa dan saya adalah seorang ayah tunggal. Saya telah pun berpisah dengan isteri saya. Tapi kisi, saya berpisah dengan isteri saya bukan cara yang baik, cara yang kurang baik. Ialah, ada yang berpisah dengan suami, berpisah dengan isteri kerana mungkin telah pun mereka pergi terdahulu. Tapi perpisahan saya adalah angkara kerana orang ketiga. Selalunya kita dengar banyak cerita tentang wanita yang menangkap suaminya yang bermain kayu tiga. Tapi kali ini kisi, cerita yang ingin saya ketengahkan ini bukanlah untuk mendapatkan belas ihsan, simpati dari para pendengar Ria 897 FM, tetapi perbuatan isteri saya. Sebelum ini dah banyak kali kisi, saya syakwa sangka dan merasa curiga terhadap isteri saya. Kerana mungkin dia mempunyai seseorang dalam hidupnya secara pribadi.
Tapi bila setiap kali saya tegur, dia akan menidakkan segala tuduhan sebab saya tidak mempunyai bukti. Setiap hari, saya cuba pada malam-malam tertentu. Waktunya bila isteri saya bertugas malam tidak pulang. Saya akan bangun waktu malam, solat kisi, solat hajat, solat dan dapatkan petunjuk adakah benar isteri saya bermain kayu tiga. Selama lebih kurang setengah tahun. Ya, untuk beberapa malam saya minta petunjuk darinya. Memang tidak semua solat itu akan dapat petunjuk, tapi kita harus istiqamah, kata Encik Mustafa. Akhirnya, dengan kuasa Tuhan, saya telah pun dapat tangkap basah isteri saya. Kesi nak tahu apa berlaku? Saya tangkap basah isteri saya dengan seorang lelaki berdua-duaan di tempat meletak kereta. Tempat meletak kereta di salah sebuah kawasan di pantai East Coast. Sebenarnya pada hari tersebut, anak saya yang berusia 7 tahun ingin sangat berbasikal di pantai East Coast. Saya pada mulanya penat. Oleh kerana sayangkan anak dan banyak kali saya dah berjanji, saya terpaksa tunaikan permintaan anak saya. Entah macam mana kisi, selalunya, kata Encik Mustafa, kalau saya malas, saya tidak akan keluar rumah. Saya akan duduk dalam rumah, saya akan temankan anak dan saya tidak akan indahkan permintaannya. Pada malam tersebut tergerak hati kisi. Sekitar pukul 7 malam, saya turun ke pantai East Coast bermain basikal dengan anak. Basikal itu saya bawa sekali lah, letak dalam kenderaan, kemudian letakkan kereta di tempat meletak kereta kapak nombor ... Bila turunkan anak dengan basikal daripada kenderaan, saya ternampak ada seorang wanita dalam kereta sebelah yang sama rupanya macam isteri saya. Siang-siang hari ke? Apabila saya rasa itu isteri saya ketuk tingkap. Mereka berdua terperanjat. Saya tangkap basah isteri saya dengan seorang lelaki. Dipendekkan cerita, sebab itulah saya berpisah dengan isteri, kata Encik Mustafa. Isteri saya sampai sujud, katanya, tolonglah, jangan tinggalkan dia, tolonglah. Dia tidak akan buat lagi. Macam-macam kisi, sampaikan ibu mentua saya pun pujuk saya. Tapi hati ini dah remuk melihat isteri saya bermain kayu tiga, kata Encik Mustafa. Akhirnya saya berpisah. Dan kisi, walau macam mana pun anak masih kecil, isteri dapat menjaga anak. Walaupun saya sayangkan anak, saya tidak diberikan kebenaran untuk menjaga anak. Tak apalah. Seminggu selepas saya berpisah dengan isteri, rumah itu masih lagi saya duduk kisi dalam proses nak kasih balik dan sebagainya, kata Encik Mustafa yang tak perlu saya jelaskan lebih panjang lagi. Dalam masa seminggu saya duduk rumah tu, saya tak benarkan isteri balik ke rumah. Maklumlah dah berpisah kisi. Apa yang berlaku, kata Encik Mustafa, perkara yang menyeramkan. Isteri saya telah pun menggunakan ilmu keras untuk menghantui hidup saya. Seminggu selepas berpisah, mendapat surat cerai, saya bangun tengah malam. Ada orang panggil nama saya berkali-kali. Saya bangun dari katil saya. Saya tiba-tiba rasa remang. Saya buka pintu bilik. Baru nak jejakkan kaki saya di luar, terperanjat kisi. Nampak ada perempuan duduk dekat sofa, tapi nampak belakang sebab badannya pandang ke hadapan. Saya terperanjat. Benda tu sambil dari belakang saya dapat lihat bermain-main dengan rambutnya. Dia panggil nama. Kisi, saya tutup pintu, masuk dalam bilik, istighfar berkali-kali. Sampaikan kisi saya takut. Saya ambil Al-Quran, duduk bersila atas katil. Saya baca dan baca, hilangkan takut. Gangguan tu hilang begitu saja. Malam kedua tak ada apa-apa. Malam ketiga, masuk malam kelima. Setelah gangguan yang pertama, kali ini lebih teruk. Saya sedang baring tidur dekat atas katil, tiba-tiba rasa panas. Panas sangat. Saya bangun, tengok kipas angin saya dimatikan. Hairan, siapa pula yang tutup kipas? Saya bangun, hidupkan kipas yang dah dimatikan, kata Cik Mustafa. Apabila saya nak baring balik dekat katil, saya perasan kisi, dekat selimut saya di atas katil tu, macam ada susuk tubuh orang baring.
Kisi bentuknya macam manusia, kisi bawah selimut. Saya tak berani nak tarik. Saya terus matikan kipas. Saya keluar dari bilik, tidur dekat bilik sebelah. Gangguan makin menjadi-jadi apabila saya duduk dalam rumah. Waktu itu nak dekat waktu maghrib, sedang duduk nak makan, baru balik dari kerja. Ada perempuan ni kisi jalan belakang saya masuk dapur dan terus hilang begitu saja. Banyak gangguan. Rupa-rupanya saya dapatkan bantuan seorang ustaz yang saya kenal datang cuba tengokkan rumah. Dia tanya saya, awak ada musuh dengan sesiapa tak? Setahu saya lah, saya tak ada musuh dengan orang. Kalau orang tak suka benci saya pun, yang paling latest, kata Encik Mustafa, mungkin bekas isteri saya dan juga mak mentua saya. Dia kata berhati-hati, ada orang nak cuba kacau awak ni. Rumah ni bila kasih balik? Saya kata nanti dalam proses. Jadi kisi, setelah 2 minggu, akhirnya rumah tu diserahkan balik. Apa yang berlaku pada saya adalah satu perkara yang menyeramkan. Malam yang terakhir, kata Mustafa, bila saya sedang duduk di ruang tamu sambil makan menonton TV sekitar pukul 11 lebih malam, kisi pintu bilik saya dihempas sekuat-kuatnya. Bukan 1 tapi 3 pintu bilik ditutup dengan begitu kuat sampaikan saya terperanjat. Yang paling dahsyat apabila saya terperasan kisi, saya dengar sesuatu bunyi benda sirit-sirit. Saya pusing belakang, kiri, kanan tak ada apa-apa. Saya terus yang menonton televisyen. Depan televisyen saya, di bawahnya almari yang ada kaca. Kemudian daripada refleksi kaca tu, saya tengok betul-betul dekat sofa sebelah kiri saya, tepi armrest dalam keadaan merangkak, saya nampak kisi ada perempuan sedang tengok saya tersenyum melalui reflection daripada TV. Ya, daripada almari TV yang ada di hadapan saya, kata Encik Mustafa. Bila saya nampak muka wajah wanita tu, saya terperanjat kisi. Saya ketakutan. Rupa-rupanya saya mungkin, saya salah, tapi saya rasa isteri tak puas hati sebab saya tinggalkan dia, sebab saya berpisah dengan dia. Saya nak tanya pada para pendengar Misteri Jam 12, adakah dengan berpisah dengan isteri, saya telah pun melakukan satu kesilapan? Kalau betul, berilah tahu saya. Saya ingin tahu, adakah saya dah buat satu kesilapan dalam hidup ini? Terima kasih. Dari Mustafa. Dah sampai ke hujung video ini. Aku pun tengah cek tempat tidur. So anyway, thank you for joining me untuk aku hantar job. Korang ikut aku pergi hantar job. Sambil tu kita tengah Misteri Jam 12. Okay. So okay. Aku tak terpaksa aku nak kena tukar lagu tadi. Sebab apa? Nanti kena copyright. But tadi was lagu apa? Still hard lah. Okay, anyway, thank you so much for joining me. Thank you so much join aku hantar job. Sambil tu korang temankan aku dengan Misteri Jam 12. Okay, ni Misteri Jam 12 yang lama. Waktu Kisi masih dekat Ria FM, tapi sekarang dah ada channel dia sendiri. Okay, so aku ni tengah cari tempat nak tidur ni. Aku punya lagu. So in-game punya duit. Kalau duit betul, macam aku tak repair lah. 문화유산에 보고하면 왜 또 영주이겠습니까? So thank you so much for joining me. See you next time. Channel yang sama. So don't forget, jangan lupa like, share, subscribe dengan follow. Subscribe aku kat YouTube dan follow aku kat Facebook. Okay. Assalamualaikum. Selamat menjalankan ibadah puasa. Okay. Assalamualaikum. J. Dizau signing off. masih tengah cari tempat nak rehat ni. 영주의 주인은 세계가 주목하고 있는 참성기 바로